Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, kita sambung kembali untuk perbincangan soalan yang berkaitan dengan bahagian qafiyah. Dan siri yang sebelumnya kita membicarakan soalan pengetahuan berkaitan dengan harakatul qafiyah, di mana majra adalah harakatul rawi, nafas harakah ha'il wasli, hazwu harakatul harfil ladhi qabla ridfi, ras harakatul harfil ladhi qabla alifit ta'sis, al-ishba' harakatul dakhil, at-tawjih harakatu harfil ladhi qabla rawi al-muqayyad. Jadi ini adalah soalan pengetahuan. Ianya bergantung kepada ingat ataupun tidak ingat. Soalan yang berbunyi, arif al-istilahat al-atiyah. Jadi anak pelajar nak kena pasti, ingat ini harakat. Jangan tertukar dengan huruf. Baik, kemudian kita terus kepada soalan pemahaman. Okay, anak-anak pelajar berkaitan dengan harakat, kita ada soalan pemahaman. Sebagai contoh, kata soalan, qala syair, wa idza humu dzakarul isa'ata aksirul hasanati istinadan ilal baitis sabiq ajib ma ya'ti. Berdasarkan istinadan berdasarkan kepada rangkap bait di atas, jawab perkara berikut. Yang pertama, ayyin al-qafiyata ma'a bayani suratiha. Tentukan dekat bait ini di manakah yang dipanggil qafiyah. Okey. Untuk pengetahuan, qafiyah ialah di hujung syair. Macam mana nak kena? Nak kenanya cari dua huruf mati. Okey, kita cari dua huruf mati. Okey, sekarang kita dah jumpa dua huruf mati. Yang pertama huruf ya, selepas daripada tak, kerana tak berbaris di bawah. Dan simbol ini adalah untuk tak. Kemudian ni simbol untuk huruf mati iaitu alif. Maka qafiyah bermula pada huruf nun. Jadi soalan ayyin al-qafiyah, jawapan ialah nati. Kemudian soalan tidak akan berhenti di situ. Biasa dia akan sambung. Ma'a bayani suratiha. Kemudian bentuk manakah qafiyah yang kamu temui tadi. Okey, anak-anak pelajar, untuk contoh jawapan nombor 1, qafiyah ialah nati dan dia diambil daripada perkataan al-hasanati. Cuma kita ambil separuh dalam bahasa Melayu ialah ba'dul kalimah. Separuh dalam bahasa Arab ialah ba'du kalimah. Maknanya suratuha ba'du kalimah. Ini saya tidak nak panjangkan sebab beberapa kali dah kita temu benda ni. Kita nak sebut yang di bawah. Di dalam perkataan nati, okey anak-anak pelajar, kita ada berapa huruf di sini? Kita ada nun, kita ada alif, kita ada ta dan kita ada ya. Kita ada 4 huruf. Sekarang kita bukan nak menceritakan tentang huruf, kita nak menceritakan tentang baris. Apakah nama baris nun? Apakah nama baris ta? Ini maksud soalan istakhrij harakatil qafiyah fiha. Okey. Apakah nama baris nun? Sebelum kita nak tahu baris nun, kita kena alif dulu. Apa dia alif? Alif adalah ridfu. Jadi huruf sebelum ridfu ni ada baris. Barisnya bernama, hak kita hafal tadilah. Okey, ta ni adalah rawi. Rawi ada baris. Barisnya bernama yang kita hafal tadi. Okey, contoh jawapan. Untuk soalan yang kedua, jawapannya ialah harakatul qafiyah. Okey, harakatul qafiyah. Yang pertama hazwu. Apa dia hazwu? Hazwu ialah fathatun nun. Baris atas yang ada pada nun. Dalam kurungan ni kita tulis nun begini. Jadi anak pelajar nak tulis gini pun boleh. Fathatun nun. Ataupun tak nak tulis fathatun nun, kita tulis dalam kurungan. Maksudnya nun berbaris di atas. Baris ni bernama hazwu. Dan kasratut ta ataupun dalam simbolnya ta baris di bawah. Baris ni bernama majra. Jadi apa dia hazwu? Hazwu ialah fathah yang ada pada huruf nun, iaitu ni. Kenapa kita kata fathah ni? Sebab kita dah hafal. Apa dia hazwu? Hazwu ialah harakah ma qabla ridfi. Baris huruf sebelum ridfu. Jadi ridfu di situ adalah alif, maka nun adalah huruf sebelumnya, maka baris nun dinama hazwu. Majra ialah harakat rawi. Jadi rawi di sini ialah ta. Jadi majra ialah
kasratut ta. Okey, anak nak pelajar. Contoh yang seterusnya. Contoh yang keseluruhnya satu syair yang diberikan wayu syiku man farra min maniyatihi fi ba'din gharratihi yuwafiquha. Soalan istinadan ilal baitis sabiq ajib ma ya'ti. Berdasarkan syair di atas. Berdasarkan bait syair di atas. Jawab perkara berikut. Yang pertama, ayin qafiyah ma'a bayani suratiha. Okey, ni anak-anak pelajar nak kena ingat. Bila kita masuk soalan berkaitan dengan qafiyah, asasnya ialah mana qafiyah, apakah surahnya. Hal ni biasa ditanya. Kemudian diteruskan dengan tajuk. Okey, macam kita sekarang. Apa tajuk kita sekarang? Tajuk kita sekarang ialah harakatul qafiyah. Jadi di samping dia nak tanya harakatul qafiyah, apakah tonggak soalan berkaitan dengan qafiyah? Iaitu tentukan qafiyah dan apakah surahnya. Jadi anak pelajar nak kena faham betul-betul apa dia qafiyah, macam mana surahnya. Sebab benda ni sering kali ditanya. Kadang-kadang sampai 2 kali ditanya. Cuma berbeza, syair yang berbeza. Okey, untuk jawapan yang pertama, kita nak cari qafiyah macam mana dah? Dapatkan 2 huruf mati. Okey, kita masukkan simbol. Sekarang kita nampak tak 2 huruf mati? Iaitu 1, 2. Ni huruf mati yang pertama, alif. Huruf mati yang kedua, alif. Maka qafiyah macam mana? Qafiyah bermula dengan satu huruf hidup sebelum huruf mati yang pertama. Jadi huruf hidupnya ialah wa. Maka qafiyahnya ialah wafiquha. Itu qafiyahnya. Wafiquha, kalau perkataan penuh ialah yuwafiquha. Tapi kita hanya ambil setakat waw. Maksudnya ba'du kalimah. Okey, di dalam wafiquha kita ada waw ada bari, fa ada bari, qaf ada bari, ha ada bari. Tengok soalan nombor 2. Istakhrij harakatil qafiyah fiha. Cuba nyatakan apakah nama baris waw, apakah nama baris pada fa, apakah nama baris pada qaf, apakah nama baris pada ha. Ni bergantung yang kita hafal. Kita dah hafal apa dia majrur? Majrur ialah baris rawi. Okey, mana rawi di sini? Kena carilah. Apa dia isba'? Isba' ialah baris dakhil. Mana dakhil? Apakah baris ros? Apakah baris hazwu? Nak kena ingat. Jadi sebelum kita nak kenal baris, kenal huruf-huruf dulu. Okey, saya bagi contoh jawapan saja. Tengok baik-baik. Sekarang kita ada waw. Selepas waw ni siapa? Selepas waw ni adalah alif. Siapakah alif di segi huruf? Alif ni adalah taksis. Okey, yang kita hafal sebelum taksis, hurufnya ada baris. Baris tu dipanggil ros. Apa dia ros? Ros ialah harakah ma qabla taksis. Jadi huruf sebelum taksis ialah waw. Maknanya baris waw itu fathatul waw, baris atas pada waw, baris atas pada waw ialah ros. Okey. Kalau ni taksis, mana rawi? Rawi mestilah selepas dia satu. Alif, fa, satu lagi. Ni taksis qaf. Jadi apakah baris qaf? Baris qaf ada dhammah. Qaf adalah rawi. Jadi baris rawi namanya majrur. Maksudnya dhammah al-qaf ataupun baris depan pada qaf itu adalah majrur. Atau siapakah fa ni? Fa ni adalah dakhil. Ada baris tak? Ada. Apa nama baris dakhil? Baris dakhil nama isba'. Jadi mana isba'? Isba' ialah kasratul fa. Baris bawah pada fa ataupun ni dalam simbol kurungan. Dan yang keseluruhnya ialah nafas. Apa dia nafas? Nafas ialah harakat hak wasal. Mana hak ni hak? Inilah hak wasal. Ada baris tak? Ada. Kat mana baris dia? Kat atas. Jadi fathatul hak ataupun dalam kurungan hak baris atas ni, baris ini bernama nafas. Ni soalan pemahaman berkaitan dengan tajuk harakatul qafiyah. Baik, jadi moga-moga anak-anak pelajar memahami soalan pengetahuan dan soalan pemahaman. Baik, kemudian kita tengok satu lagi berkaitan dengan baris. Dan untuk syair ini, al-abdu hurru in qana' wal hurru abdun in tami'. Istinadan ilal baiti sabiq ajib ma ya'ti.
Berdasarkan syair di atas, jawab perkara berikut. Sekarang tajuk apa anak-anak? Tajuk apa kita sekarang? Sekarang kita tajuk harakatul qafiyah. Okey, harakatul qafiyah duduk di bahagian aruk ke bahagian qafiyah? Jawabnya duduk di bahagian qafiyah. Jadi ingat, bila duduk di bahagian qafiyah, soalan tak akan tinggal. Tentukan qafiyah dan nyatakan bentuknya ataupun surahnya. Nah, jadi ini saya sebut beberapa kali anak pelajar. Cuba pastikan kita faham, kita mahir untuk menentukan qafiyah dan menyatakan surahnya. Sebab benda ni beberapa kali akan ditanya. Okey. Macam mana untuk dapatkan qafiyah? Kita tengok syair. Pastikan kita temui dua huruf mati. Okey, selesai. Sekarang kita dah jumpa dua huruf mati. Yang pertama nun, yang kedua ain. Datuk nak mula kat mana qafiyah? Mula dekat in hamzah ni. Satu huruf hidup sebelum dua huruf mati. Jadi qafiyahnya ialah in tami'. Apa surah dia? In satu perkataan, tami' satu perkataan. Maksudnya surahnya kalimatani, dua patah perkataan. Itu surah dia. Dan dekat in tami' kita hamzah ada baris. Nun ada baris, barisnya mati. To ada baris di atas. Mim ada baris di bawah. Ain ada baris di atas. Jadi untuk mengeluarkan baris-baris ni, nak kena huruf-huruf tersebut. Siapakah ain? Ain adalah rawi. Apa nama baris rawi? Majra. Sekarang baris rawi ni mutaharrik ke sukun? Jawabnya sukun. Bila sukun sebelum dia ni mesti ada nama. Ni harakah mim, ni harakah qabla rawi muqayyad kita panggil. Iaitu baris huruf sebelum rawi yang berbaris mati. Baris ni namanya ialah nak kena ingat lah nak belajar. Apa dia baris tu? Kan? Baris tu nak kena ingat. Apa nama dia? Okey, mari kita tengok. Ain sukun. Ataupun sukunul ain. Ain berbaris mati. Baris mati itu adalah majra. Kan? Majra. Kemudian sebelumnya ada mim. Macam mana dah? Kalau rawi baris mati kita panggil muqayyad. Kalau rawi muqayyad sebelum dia huruf ni mesti diberi nama. Mesti diberi nama. Apa nama baris huruf ni? Huruf ni barisnya bernama taujih. Jadi apa dia taujih? Taujih kita hafal ialah baris huruf sebelum rawi muqayyad, iaitu rawi yang berbaris mati. Jadi di sini siapakah hurufnya? Mim. Kat mana baris dia? Kasrah. Jadi kasratul mim ataupun dalam kurungan mim baris di bawah, baris ni bernama taujih. Okey, ni untuk tajuk harakatul qafiyah, soalan pengetahuan dan soalan pemahaman. Baik, jadi anak-anak pelajar, saya nak bawa kepada tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk Asma'ul Qafiyah. Asma'ul Qafiyah. Apa maksud Asma'ul Qafiyah? Qafiyah, macam mana nak jumpa qafiyah? Pastikan ada dua huruf mati. Dan qafiyah ni mesti ada dua huruf mati. Dan huruf mati itu kadang-kadang diselangi oleh satu huruf yang hidup, huruf berbaris. Kadang-kadang diselangi oleh dua. Kadang-kadang diselangi oleh tiga huruf berbaris. Kadang-kadang empat. Kadang-kadang tidak diselangi. Jadi berdasarkan antara huruf mati, dua dekat qafiyah tu diselangi oleh satu huruf hidup, dua huruf hidup. Inilah nama qafiyah. Ada qafiyah yang bernama mutakawis. Apa dia qafiyah mutakawis? Iaitu qafiyatun fasala baina sakinaiha arba'atu ahrufin mutaharrikatin. Iaitu qafiyah yang kita temui di mana dua huruf matinya diselangi oleh empat huruf yang berbaris. Okey, apa dia mutarakib? Mutarakib ialah al-qafiyah fasala baina sakinaiha salasatu ahrufi mutaharrikatin. Qafiyahnya ialah di mana dua huruf matinya diselangi oleh tiga huruf yang berbaris.
Dan yang tiga mutadarik. Apa dia mutadarik? Apa dia mutawatir? Apa dia mutaradif? Oh, ni anak pelajar nak kena ingat. Okay, nak kena ingat. Mutadarik, mana-mana kafiah yang dua huruf matinya diselangi oleh dua huruf yang berbaris. Mutawatir, mana-mana kafiah yang dua huruf hidupnya, yang dua huruf matinya diselangi oleh satu huruf hidup. Dan mutaradif ialah dua-dua huruf matinya tidak diselangi oleh huruf lain. Ini di segi hafazan. Kemudian kita lihat di segi pemahaman. Nah, okay, untuk pemahaman. Dan saya nak cerita kepada anak pelajar, ni adalah tajuk baru untuk tahun 2020. Dan sebelum ni kita tidak pernah ada tajuk ni. Okay, soalan pemahaman. Soalan pemahaman kita bawa lah satu syair. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu ya'tir riyahu bima la tashtahis sufunu istinadan ilal baitis sabiq. Bersandarkan kepada bait di atas, jawab perkara berikut. Yang pertama, sekarang kita membicarakan kafiah. Apa perlu kita tahu? Tunjuk kafiah. Sekarang kita membicarakan kafiah. Apa perlu kita tahu? Bila kafiah kita dah dapat tunjuk, kita nak kena ada kemampuan menceritakan surahnya, bentuknya. Dan barulah masuk tajuk subtopik yang kita belajar, iaitu nama kafiah. Baik, macam mana nak kenal kafiah? Kita taktik kat belakang tu, pasti kita temui dua huruf mati. Huruf mati yang pertama ialah waw, yang lahir daripada nun baris dhammah. Kemudian fa hidup, kan? Fa berbaris. Sin berbaris. Sin ada dua huruf. Sin yang yang rapat dengan fa ni berbaris. Ni nun, ni fa, ni sin. Ni yang simbol ni adalah sin yang keseluruhnya. Lam tidak dibaca, abaikan. Alif hamzah wasal ni tak dibaca, abaikan. Ya ni, ya pun tidak dibaca, abaikan. Kita ambil ha. Cuba kita baca his, kan, baca his terus pada sin. His lepas pada ha, kita terus baca sin baris mati. Kan? Ni ha, ni sin baris mati. Kemudian sambung baca anak pelajar. His, su, fu, nu. Okey, moga-moga anak pelajar boleh ikut apa yang saya baca, boleh memahami. Jadi kafiahnya ialah hissufunu. Kan, hissufunu. Jadi hissufunu, his, kita ambil separuh daripada tashtahi. Dan asufunu, satu patah perkataan. Jadi di sini ialah 1/2. Takkan kita nak sebut 1/2 kan? Kita sebut 1/1. Maksudnya kalimatun wa ba'du. Tapi kalau hakikat kita tengok sini 1/2 kan? Tapi dalam bahasa kita sebut 1/2. Sama juga dalam bahasa Arab disebut surahnya ialah kalimatun wa ba'du. Baik. Cuba lihat antara huruf mati dekat kafiah kita. Ni antara huruf mati pertama dengan huruf mati kedua. Diselangi oleh berapa huruf hidup? Diselangi oleh huruf hidup sebanyak 1, 2, 3. Jadi kalau diselangi oleh 3, kita dah hafal tadi. Apa nama dia? Mutarakib. Jadi kafiah kita bernama, ni sami kan. Sami ni aku namakan. Soalan pertama, ayin kafiah. Okey, jawapannya kafiah ialah hissufunu. Soalan kedua, bayin surataha. Nyatakan surahnya. Surahnya ialah kalimatun wa ba'du. Yang ketiga, sami kafiyataha. Cuba namakan kafiah ni berdasarkan dua huruf mati diselangi oleh huruf hidup. Oleh kerana ada 3, maka kafiah ni bernama mutarakibun. Okey, ni tajuk asmaul kafiyah. Okey, saya bawa satu contoh lagi anak pelajar. Satu contoh. Syairnya ialah hadza gula munhusnun wajhuhu mustaqbilul khairi sari uttamam ayin al-kafiyah. Tunjuk kafiyah. Bayin surah. Nyatakan surah. Sami kafiyah. Namakan kafiyah. Macam mana nak cari kafiyah? Kita masukkan simbol di hujung. Okey, dah jumpa dua mati, sudah. Bila dah jumpa dua mati, cari satu lagi untuk huruf hidup.
Maka sekarang kita jumpa simbol. Ni adalah mim, barisnya mati. Ni adalah alif, barisnya mati. Dan mim berbaris. Maka qafiahnya ialah mam. Itu qafiah. Kan? Qafiahnya ialah mam. Mam ni dari mana kita ambil? Kita ambil daripada at-tamam. Adakah kita ambil ke semuanya? Tak, kita ambil separuh. Maksudnya surah dia adalah ba'du kalimah. Okey, ba'du kalimah. Okey, cuba lihat antara dua huruf mati diselangi dah. Ada huruf menyelangi, ada huruf hidup menyelanginya? Tidak ada. Jadi iltaqa sakinan, dua huruf mati berada di tempat yang sama. Qafiah ni bernama mutaradif. Ni jawapan untuk soalan pemahaman berkaitan dengan tajuk Asma'ul Qafiyah. Baik, jadi anak-anak pelajar yang dikasihi. Kemudian kita teruskan kepada tajuk yang keseterusnya. Okey, jadi Ustaz ajukan ni sebab tajuk ni kita rasa mudah lah. Mudah untuk dipahami, mudah untuk dihafal. Cuma dia adalah tajuk baru. Tajuk baru. Baik, sekarang kita nak ke tajuk yang keseterusnya iaitu tajuk darurah syi'riyah. Apa maksud tajuk darurah syi'riyah? Tajuk darurah syi'riyah ialah keterpaksaan kita baiki kaedah nahwu dan sorah demi nak jaga rima, nak jaga lagu, nak jaga bahar, nak jaga taf'ilah. Jadi terpaksa kita baiki kaedah sama ada nahwu ataupun sorah. Tajuk ni dipanggil darurah asy-syi'riyah. Dan ada beberapa jenis, ada beberapa bahagian. Okey, saya cuba bawa soalan. Pertama kita tengok ni bentuk soalan pengetahuan. Yang di atas soalan bertanya, uzkur aqsama ad-darurati asy-syi'riyah. Cuba sebut bahagian-bahagian keterpaksaan. Ada berapa jenis ke semuanya? Dia ada 3 anak-anak pelajar. Ada 3. Takunu biziyadah. Kemungkinan ia berlaku dengan cara kita menambah sesuatu. Tambah baris, tambah huruf. Macam-macam lah kita tambah. 1. Yang kedua, takunu bin naqsi. Mungkin dia berlaku dengan cara kita gugurkan. Gugurkan baris, gugurkan huruf dan seumpamanya. Dan yang ketiga, takunu bitaghyir. Mungkin berlaku dengan mengubah. Daripada hamzah wasal jadi hamzah qata', daripada panjang jadi pendek, umpamanya begitu. Dengan cara baiki. Jadi ada berapa darurah syi'riyah? Darurah syi'riyah ada 3. Mungkin biziyadah, mungkin bin naqsi, mungkin bitaghyir. Biziyadah, bin naqsi, bitaghyir. Ni soalan pengetahuan jenis-jenis bahagian-bahagian darurah syi'riyah. Dan mungkin soalan akan tanya satu persatu. Apa makna ziyadah, apa makna naqsu, apa makna taghyir. Okey, sebagaimana contoh di sini. Uzkur ad-darurata asy-syi'riyata biziyadah. Sebutkan darurah syi'riyah biziyadah. Apa maksud biziyadah? Macam mana benda? Ni anak pelajar nak kena hafal, nak kena ingat. Jadi dia ada 2. Yang pertama, tanwinu al-munada al-mabni ala dhammah. Jadi ziyadah. Ziyadah ni maksudnya tambah. Macam mana tambah? Kita tahu dhammah. Macam mana dhammah? Dhammah tu macam wa kecil kan? Macam wa kecil duduk di atas huruf. Tapi kadang-kadang dia ditambah menjadi 2. 2 tu kita panggil tanwin. Jadi tambah lah tu. Hak sepatut baris 1 dijadikan baris 2. Itu tambah. Ataupun maddul maksur, dia memanjangkan bacaan pendek. Maddu memanjangkan. Al-maksur, perkataan yang dibaca pendek. Maksudnya menambahlah tu. Daripada baca pendek ditambah. Jadi baca panjang. Ni ziyadah. Ada 2. Ingat baik-baik, ada 2. Kemudian soalan yang keseterusnya, macam mana pula bin naqsi? Mungkin boleh dibuat soalan. Uzkur ad-darurata asy-syi'riyata bin naqsi. Bin naqsi ni ada 1, 2. Apa makna bin naqsi?
mengurangkan. Okey, macam mana mengurangkan? Ada dua. Yang pertama, qasrul mamdud. Apa makna qasru? Memendekkan bacaan al-mamdud, perkataan yang sepatut dibaca panjang. Jadi kalau baca panjang ni kita pendek. Jadi kuranglah. Itu maksud mengurangkan. Kita mengurangkan. Bacaan panjang kita kurangkan jadi pendek. Kalau hak tambah hak pendek kita baca jadi panjang. Yang kedua tarkut tanwin al-munsharih. Sepatutnya munsharih ni baris dua, ada tanwin tapi dia meninggalkan. Maksudnya hak baris dua dijadikan barisan satu. Baris dua banyak, kalau kurang tinggal itu masuk kurang. Kemudian yang ketiga ad-darurah syi'riyah bitaghyir. Hak bitaghyir ni ada 3 anak-anak pelajar, nak kena ingat. Okey, ada 3. Yang pertama apa dia? Qata'u hamzatil wasli. Apa makna taghyir? Taghyir maksudnya baiki. Okey, apa dia hak kita baiki? Baiki ada 3 benda. Yang pertama qata'u hamzatil wasli. Menjadikan hamzah wasal itu hamzah qata'. Dan kalau kita terjemah menjadikan qata' hamzah wasal. Tak berapa faham saya rasa. Maksudnya menjadikan hamzah wasal itu menjadikan hamzah wasal itu hamzah qata'. Dan menjadikan hamzah wasal hamzah qata'. Okey, bahasa mudah. Tukar hamzah wasal jadi hamzah qata'. Ubah hamzah wasal jadi hamzah qata'. Bahasa Arabnya ialah qat'u hamzatil wasli. Bahasa Melayunya ialah baiki hamzah wasal menjadi hamzah qata'. Itu bitaghyir, ubah yang pertama. Yang kedua, waslu hamzatil qat'i. Mengubah hamzah qata' menjadi hamzah wasal. Bahasa mudahnya ialah mewasalkan hamzah qata'. Untuk kita faham, hamzah qata' diubah menjadi hamzah wasal. Yang atas hamzah wasal diubah menjadi hamzah qata'. Jangan keliru sini anak-anak dah. Jangan keliru. Kemudian yang ketiga ubah. Macam mana ubah yang ketiga? Fakul harfil mudgham fi ghairihi. Apa mana harful mudgham? Huruf yang ada syaddah. Huruf yang ada tasydid tetapi digugurkan tasydid. Fakku, pecahkan tasydid. Maksudnya huruf tu dibuang tasydid dan ditulis 2 huruf. Ini maksud fakul idgham. Kan? Fakku harfil mudgham fi ghairihi. Ini soalan pengetahuan. Okey, sekali lagi. Ada berapa darurah syi'riyah? Ada 3. Biziyadah, bin naksi, bitaghyir. Okey, biziyadah ada berapa? 1, 2. Bin naksi ada 2. Bitaghyir ada 3. Ni soalan pengetahuan. Kemudian kita cuba lihat soalan pemahaman. Soalan pemahaman anak-anak pelajar, saya nak ngulang sekali lagi. Benda ni kalau kita lihat dekat buku teks ada berapa? Hanya ada 7 bait syair sahaja. Macam mana 7? Tengok sini. Tengok sini. Ziyadah ada 2 benda. Maksudnya ada 2 bait. Naksi ada 2. Tadi 2 ni 2, 4. Taghyir ada 3. Jadi 2, 3, 7 bait. Ingat 7 bait syair ni saja yang terdapat di dalam buku teks. Maksudnya sangat-sangat senang, sangat-sangat mudah untuk kita cari dekat manakah perkataan yang berlaku darurah syi'riyah. Kan? Sebab kalau kita tidak hafal, kita tidak lihat betul-betul, kita tak akan jumpa. Kerana kita tidak memahami. Kita tidak kenal kat mana huruf yang hamzah wasal, kita tak kenal mana huruf yang patutnya baris 2. Kan? Jadi kita hafal saja. Jadi saya minta anak-anak pelajar pastikan, perhati betul-betul 7 rangkap ini dan pastikan di manakah tempat yang dinamakan darurah syi'riyah. Mungkin boleh kita bentuk soalan sebegini. Okey, anak-anak pelajar berdasar kepada 3 bait ni. Saya akan bawa ke semua sekali kan. Bait syair dia kita akan bawa semua sekali. Okey, di sini ayin darurah syi'riyah. Dekat bait pertama, bait kedua, bait ketiga, tunjuk manakah perkataan darurah syi'riyah. Fil abiyat as-sabiqah, pada rangkap di atas.
wazkur asluha, dan macam mana sepatutnya, summa bayyin nau'aha, dan nyatakan jenisnya. Okey, bait yang pertama, perkataan darurah syi'riyah ialah ajlali. Asalnya ajal li. Nampak dah ajal li? Ada syaddah kan? Apa dia buat? Dia fakku. Jadi apakah jenis beki ni? Jenis ni adalah fakul idgham. Dia telah memecahkan huruf idgham. Okey, di bait yang kedua mana perkataan yang berlaku darurah, iaitu mirdasa. Mirdasa. Sebab perkataan ni boleh dibaca mirdasan. Dia telah kurang baris dua menjadi baris satu. Daripada san jadi sa. Kita panggil apa? Tarku tanwin munsharif. Kita telah meninggalkan baris dua. Kita hilangkan baris dua. Okey, bait yang ketiga. Bait yang ketiga ialah perkataan son'a. Ni son'a. Sebab son'a tulisan sebenarnya ialah son'a. Ni ibu negara Yaman. Son'a. Apa yang kita beki sini? Kita telah membaca pendek benda yang sepatutnya dibaca panjang. Kita telah qasrul mamdud. Okey. Kemudian contoh yang keseterusnya, anak pelajar ada berapa bait? 7 bait. Sekarang kita ambil 4. Tadi 3, sekarang 4. Okey, nombor 1, mana perkataan? Okey. Nombor 1. Nombor 1 ialah ghina'u. Asalnya ghinan. Nombor 2, mataru. Sepatutnya sini bagi 2 anak pelajar. Ni. Ya. Ya matarun. Ni. Ya matarun. Kan? Ya matarun. Sepatutnya mataru. Nombor 3 isnaini. Ni, isnaini. Sepatutnya hamzah wasal ni. Kan? Sepatutnya hamzah wasal. Okey. Mari kita lihat. Ghina'un ni sepatutnya ghina. Apa kita beki sini? Macam mana kita baca ni? Kita baca ghina, baca panjang. Kan? Sepatutnya ghina, baca pendek. Maksudnya kita dah beki. Apa yang kita beki? Maddul maksur. Kita telah memanjangkan bacaan yang pendek. Ni matarun. Ni kita lihat matarun. Sepatut sini baca mataru je ni. Sebab ni munada. Kan? Munada sepatutnya baris 1. Tapi sini baca baris 2. Apa yang kita beki sini? Tanwin munada mabni. Dia telah menambahkan tanwin. Sepatut atau tak ada tanwin, telah tambah. Nombor 3 isnaini. Isnaini sepatut gini tulisan dia. Tulis dengan hamzah wasal. Tapi dekat syair apa jadi? Dia tulis dengan hamzah qata'. Maka apa panggil ni proses ni? Dia telah qat'u hamzatil wasli. Dia telah menjadikan qata' hamzah wasal. Maksudnya dia telah menjadikan hamzah wasal itu hamzah qata'. Dan yang keempat, ummi ni. Ni. Mujirummi. Sepatutnya mujiru ummi. Sebab perkataan ummi. Ummi ni sepatutnya hamzah qata'. Tapi dekat syair dia tulis apa? Dia tulis hamzah wasal. Jadi dia telah mewasalkan hamzah qata'. Ni beki. Okey, anak-anak pelajar. Ni tajuk berkaitan dengan darurah syi'riyah. Sama ada soalan pengetahuan ataupun soalan pemahaman. Baik, jadi untuk kesekian kalinya, saya akan ambil satu contoh lengkap daripada soalan alif, ba, jim dan dal. Saya ambil ni untuk tahun 2019. Nak cerita kepada anak-anak pelajar. Yang mana bahagian kafiah ni juga sama dengan bahagian arud. Maksudnya daripada alif, ba, jim, dal. Daripada alif, ba, jim, sampailah kepada dal. Markah penuhnya adalah 20. Markah penuhnya adalah 20 dan 10 daripadanya adalah soalan pengetahuan. Ni saya ambil soalan lengkap untuk tahun 2019. Ni dia punya alif 4 markah. Ba 6 markah.
Dan alif dengan ba ni adalah soalan pengetahuan. Bergantung kepada ingat, tak ingat aja. Nah, cuma mungkinlah pada tahun ni anak pelajar cuba lihat di sini. Cuba lihat di sini. Sebelum ni dia sebut tarakib qafiyah. Tapi mungkin untuk tahun 2020 tak guna perkataan tarakib, guna perkataan suar qafiyah. Kan? Jadi benda yang sama. Jadi saya nak cerita ni satu soalan lengkap lah. Ni alif, ni ba. Sekarang alif 4 markah, ba 6 markah 10. Dan kedua-duanya adalah soalan pengetahuan. Saya dah cerita soalan pengetahuan ataupun soalan mudah kita kategorikan, markahnya adalah 10. Kemudian kita tengok soalan jim. Soalan jim. Berapa markah soalan jim? Soalan jim 6. Tadi 10, sekarang 6, 16. Okey, kita tengok soalan dal. Soalan dal 4 markah. Jadi genaklah 10 untuk pengetahuan, 10 untuk kemahiran dan pemahaman. Okey, jadi daripada alif, ba, jim, dal, saya cuba bawa jawapan. Kan? Jawapannya, okey, kita tengok yang pertama alif dulu. Alif, kalau dulu-dulu kita guna perkataan soalan menggunakan tarakib, tapi sekarang mungkin boleh ditukar kepada suar. Benda yang sama. Ada berapa suar? Suar ada 4. Jadi, ni ingat aja. Yang pertama, ba'du kalimah. Yang kedua, kalimatun wahidah. Yang tiga, kalimatun wa ba'du. Yang keempat, kalimatani. Markah 1, 2, 3, 4. Genaklah markahnya 4. Okey. Hafal. Kan? Pengetahuan. Yang kedua, mal muradu bil mustalahatil atiyah. Apakah yang dimaksudkan dengan istilah-istilah berikut? Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3 ni apa anak-anak? Ni adalah huruf. Mungkin boleh tukar kepada baris. Mungkin boleh tukar kepada asma'ul qafiyah. Mungkin boleh ditukar kepada darurah syi'riyah. Istilah-istilah ni. Okey. Jadi, kita hanya hafal saja. Apa dia al-waslu? Dan ijabah al-waslu harfu yunsya'wan isba'i harakatir rawi. Rawinya pula ialah harful hija'il ladzi yubna alaihi syairun qasidatahu. Taksis ialah harful alifi alladzi yufsilu bainahu wa bainar rawi harfun mutaharrikun. Hafal saja. Jadi alif dengan ba adalah soalan hafazan ataupun yang dikenali dengan konstruk pengetahuan. Ingat ataupun tahu. Dan bila kita masuk dekat ba, anak-anak pelajar, dia adalah soalan pemahaman. Ni saya ambil satu set soalan untuk nombor 5 pada tahun 2019. Bila masuk soalan pengetahuan, dia bagi berapa bait syair? 1, 2, 3. 3 bait syair, soalan istakhrij. Tadi kita dah sebut kan. Tadi ayin, sekarang guna istakhrij. Istakhrij al-qafiyah. Tunjuk qafiyah. Macam mana qafiyah? Qafiyah di hujung. Cari 2 huruf mati. Dah jumpa. Mana qafiyah? Ya jia. Okey, yang kedua. Cari. Okey, dah jumpa 2 huruf mati. Mana qafiyah? Bali. Okey, yang ketiga. Mana qafiyah? Cari. Ni waw. Ni qaf. Ni ra. Ni ha. Ni ya. Qafiyahnya ialah yuhraku. Jadi untuk qafiyah kita dah jumpa anak-anak pelajar. Untuk jawapan yang pertama. Kalau boleh buat petok gini, buat petok lah. Kan? Ataupun macam-macam lah. Boleh buat. Yang penting jawapan kita betul. Jadi sini. Al-ijabah, al-bait yang pertama. Al-baitul awal, sani, salis. Okey, nombor 1, qafiyah dia tulis. Mana qafiyah? Ya jia. Ni, ya jia. Nombor 2, Bali. Nombor 3, yuhraku. Sekarang habis untuk soalan nombor alif di atas ni. Sekarang kita lihat nombor ba. Apa kata nombor ba? Daripada qafiyah yang kamu jumpa, ya jia baik, Bali baik, yuhraku baik, kamu cuba cari ridfu, cari taksis, cari dakhil. Ni betul-betul kemahiran. Kan? Betul-betul kemahiran. Jadi kita dah ingat dah apa dia ridfu? Huruf mat sebelum rawi. Kan? Huruf mat sebelum rawi. Di sini mana rawi? Di sini rawinya ya. Adakah jim ni mat?
Jim bukan mat, maknanya tidak ada ridfu. Okey, nombor dua mana rawi? Lam. Okey, siapa sebelum lam? Alif. Apa nama alif ni? Inilah ridfu. Selesai ridfu. Okey, taksis. Apa dia taksis? Taksis ialah huruf alif. Ni alif. Dan nak kenal dia, dia dipisahkan oleh satu huruf daripada rawi. Mana rawi? Rawi ialah ya. Ada tak huruf memisahkan alif dengan ya ni? Ada. Mana? Jim. Maka alif ni nama dia taksis. Taksis. Okey, dakhil pula. Apa dia dakhil? Dakhil ialah huruf yang memisahkan alif taksis daripada rawi. Okey, sekarang ya ni rawi. Alif ni taksis. Kan? Siapa memisahkan dia? Jim. Maka jim adalah dakhil. Di sini. Ada huruf memisah? Tak ada. Tak ada. Di sini? Sini tak ada huruf mat. Okey. Ni jawapan dia nak belajar. Okey. Itu jawapan dia. Jadi, ridfu, taksis, dakhil hanya ada pada bait yang pertama. Ya jia ada taksis, ada dakhil. Dekat Bali ada ridfu. Mari kita bilang jawapan. Markah dia berapa tak dia nak belajar ni? Markah dia 6. Cuba kita hitung markah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir iaitu soalan nombor dal. Diberi 2 bait syair. Yang pertama, ayyin ar-rawi fil baitaini sabiqaini summazkur tarkib. Dan tarkib mungkin untuk tahun ni ditukar kepada suar. Dia minta rawi, anak-anak pelajar minta tunjuk rawi. Kan? Dia minta kita tunjuk rawi. Maaf, mungkin sini soalan kita salah sikit. Benar, bukan rawi kan, qafiah. Okey, qafiah. Ayyin qafiah. Maaf, ni salah tulis. Kan? Ayyin qafiah, nak belajar qafiah lah. Ayyin qafiah. Jadi untuk kenal qafiah macam biasa, kita masukkan simbol ni waw mati, ni ha, ni ta, ni waw, ni qaf. Dapat 2 huruf mati. Jadi qafiahnya bermula di qaf. Kutuhu. Jadi qafiah kita kutuhu. Kutuhu berapa patah perkataan? Kutuhu 1 patah perkataan. Jadi surahnya ialah kalimatun wahidah. Yang kedua mana qafiah? Qafiahnya ialah roha. Okey, roha. Roha. Jadi roha, perkataan penuhnya ialah baroha. Kita hanya ambil roha. Maksudnya ba'du kalimah. Baik, jadi inilah anak-anak pelajar. Bahagian qafiah, kan? Sama ada soalan pengetahuan ataupun soalan pemahaman. Saya nak ngulang lagi sekali kepada anak pelajar, qafiah kita hanya ada berapa tajuk? 4 tajuk sahaja. Yang pertama ialah tajuk ta'rif qafiah dan suar. Yang kedua huruf qafiah. Yang ketiga ialah harakatul qafiah. Yang keempat asmaul qafiah. Dan yang kelima darurah syi'riyah. Itu saja berkaitan dengan qafiah. Jadi kita mengharapkan anak-anak pelajar boleh menguasai bahagian qafiah ni, dan mungkin qafiah sebagaimana saya sebut awal-awal tadi, dan mungkin dia 1 soalan, mungkin dia 2. Dan kita mengharapkan dia 2 lah. Ia bermula soalan nombor 4 dan soalan nombor 5. Moga-moga sedemikian. Jadi kalau dia 2 soalan, aru 3. Okey. Jadi saya mengharapkan anak pelajar daripada siri-siri yang telah kita jelaskan, yang saya jelaskan daripada awal, daripada tajuk-tajuk awal, iaitu bahagian asas-asas ilmu arut, kemudian perbincangan pada bahar, kemudian termasuklah pada qafiah terakhir sekali ini, kita mengharapkan anak-anak pelajar boleh menguasai apa yang sebut ni, sama ada pengetahuan ataupun pemahaman. Baik, jadi setakat itulah. Jadi setakat saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang tidak comel itu adalah kelemahan saya sendiri. Mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.